الآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. Baca satu, dia orang ikut. Oh, ikut. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ. Maksudnya masih lagi dalam tajuk kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman, dan tiada yang menghalang kami daripada menurunkan mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu, dan antaranya kami telah pun memberikan kepada kaum Thamud, yakni kaum Nabi Saleh, unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Lalu mereka melakukan kezaliman kepadanya, mengingkarinya, dan kami tidak menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk menjadi amaran. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Dan ketika kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya ilmu dan kekuasaan Tuhanmu meliputi akan manusia, dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia, dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat, yakni sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud melainkan iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan daripada tanah yang diadun? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
Dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan menghasut dan menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit dalam kalangan mereka yang ikhlas. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Allah berfirman kepada Iblis, pergilah, lakukanlah apa yang engkau rancangkan. Kemudian sesiapa yang mengikutimu antara mereka, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan kamu semua, sebagai pembalasan yang cukup. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Dan desak seterpujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan sertailah mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka, serta janjikanlah mereka dengan janji-janjimu, sedangkan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau, wahai Iblis, mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, yang menjadi pelindung. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Dalam tajuk peringatan tentang nikmat Allah dan beberapa kejadian pada hari kiamat, Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang kepada kamu. Sadaqallahul Azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. InsyaAllah pada pagi ini kuliah subuh kita akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Khairil Anwar. Terima kasih.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita lagi sehingga di 10 malam yang akhir di dalam Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilannya kepada sekalian hamba-hambanya, terutama berkaitan dengan umur yang pernah Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu yang lebih panjang bilangannya berbanding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum, antara nabi yang terpanjang umurnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kerana Nabi Isa alaihissalam telah pun diangkat naik ke langit dan masih lagi hidup sehingga hari ini. Kalau dikirakan tarikh lahirnya, kira-kiranya 2021 tahun umur Nabi Isa alaihissalam. Dan yang sering kali disebut umur yang panjang adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana umur baginda lebih dari 1000 tahun. Tempoh berdakwahnya sahaja sudah menjangkau 950 tahun berdakwah. Dan sebenarnya terdapat ramai lagi hamba-hamba Allah yang diperpanjangkan umurnya sehingga ke hari ini masih hidup. Antaranya Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup sehingga hari ini. Yang kalau kita kirakan berdasarkan tarikh, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir dalam peristiwa yang kita maklum, yang Allah utuskan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari seorang hamba Allah yang bernama Khidir untuk belajar ilmu daripadanya. Kira-kiranya umur Nabi Musa alaihissalam sehingga kepada kita kurang lebih 4000 tahun. Maka Nabi Khidir, jika sekiranya sampai hari ini masih hidup, maka umurnya melebihi daripada 4000 tahun. Termasuk antara yang diperpanjangkan umur adalah Musa As-Samiri, atau yang kita gelar sebagai Dajjal, yang hidup sejak daripada zaman Nabi Musa, bahkan mungkin sebelum Nabi Musa, dan sehingga hari ini masih hidup. Yang kita katakan tentang Dajjal yang akan datang, yang akan muncul, sebenarnya adalah Musa As-Samiri yang hidup di zaman Nabi Musa, yang disebut dalam Quran tentang nama Samiri itu. Itulah dia Dajjal yang terkurung di dalam gua, yang akan keluar muncul dalam tempoh yang tidak jauh daripada kita daripada sekarang, ataupun mungkin sudah keluar, wallahu alam. Tetapi nak dijelaskan bahawa dari segi umur, Allah telah pun memberikan umur yang sangat panjang kepada umat-umat yang terdahulu, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan, yang Nabi SAW bersabda, umru ummati baina sittina ila sab'ina sana. Umur umatku adalah sekitar 60 ke 70 tahun saja.
Jadi kalau dikirakan tentang perbandingan antara kita dengan umat terdahulu, sudah pasti kelihatan seolah-olah tidak adil. Orang-orang terdahulu diberikan usia yang panjang, maka tempoh untuk mereka beribadah sangat panjang. Sedangkan kita hanya memiliki lebih kurang 60 ke 70 tahun saja. Ya, tambah pula yang baligh lambat sikit, umur 60 baru baligh. Lagilah pendek. Ya. Mana dah pencen baru baligh, mana baru nak semayang. Ya. Kalau kita kan umur baligh mukallaf kita katalah secara asasnya 15 tahun. Katalah kita sekarang umur 60 tahun, maka baru kita beribadah